Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Linda. Hari ini insya-Allah kita akan sama-sama membacakan filim adab pelajaran ke-23 yang bertajuk Khauf dan objektif PDPC kita pada hari ini ialah yang pertama kita akan tahu maksud khauf dan roja, yang kedua dalil nakli, yang ketiga contoh khauf dan roja Rasulullah, yang keempat konsep khauf dan roja, seterusnya hikmah khauf dan roja. Okey, sama-sama dengan Ustazah untuk kita tahu 5 daripada objektif sama-sama kita bincangkan sebentar. Jom. Okey, kita lihat apa maksud khauf. Maksud khauf ialah takut kepada kemurkaan dan azab Allah dengan cara menjauhi segala larangan. Okey, kita takut. Okey, takut kepada Allah murka, takut kepada azab yang ditimpa oleh Allah dengan cara menjauhi semua yang dilarang. Itu maksud sebenar khauf. Manakala roja mengharap keredaan Allah dengan melaksanakan segala perintah. Okey, kita harap Allah redha kita. Apa caranya? Okey, laksanakan segala perintah. Itu maksud khauf dan juga roja. Seterusnya kita tengok dalil nakli. Okey, dalil nakli. Okey, khauf. Surah Ali Imran ayat 175. Okey, surah Ali Imran ayat 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu memang orang yang beriman. Manakala dalil bagi roja, surah As-Sajdah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bermaksud mereka menjauhkan diri daripada tempat tidur dan sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta penuh harap, dan mereka mendermakan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Demikian ialah dalil nakli bagi khauf dan juga roja. Kita lihat bagaimana cara mendapatkan khauf dan roja. Okey, cara mendapatkan khauf dan roja. Okey, khauf, caranya untuk mendapat rasa takut kepada Allah ialah dengan cara bergaul dengan ulama dan salihin. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Insya-Allah kita juga akan merasakan ketakutan untuk melakukan apa yang Allah larang. Yang kedua, sentiasa ambil iktibar dan pengajaran daripada kisah umat yang terdahulu. Kita ambil iktibar daripada kisah umat yang terdahulu kerana kita lihat umat yang terdahulu kebiasaannya andai kata mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Allah bayar cash terhadap dosa dan kesalahan mereka. Sentiasa bertambah.
sentiasa bertaubat, sentiasa ingat mati. Itu antara cara untuk kita mendapatkan khauf, rasa takut kepada Allah. Kita lihat pula cara untuk mendapatkan raja ataupun pengharapan keredaan daripada Allah ialah bermujahadah, menentang hawa nafsu, lawan hawa nafsu. Yang kedua, laksanakan amal ibadah dengan kesungguhan. Buat amal ibadah dengan bersungguh-sungguh, bukan terpaksa, bukan untuk mengharap pujian, dan juga tidak putus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah. Kita insan yang lemah, memang sepatutnya kita merayu dan merintih kepada Allah tanpa kenal erti putus asa. Kita lihat contoh khauf. Contoh khauf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Pada sujud terakhir, baginda menangis kerana merasa begitu takut. Takut kepada apa? Takut sekiranya Allah menurunkan azab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku bersama-sama mereka? Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepada-Mu." Demikian contoh khauf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sunan Abu Daud. Kita lihat pula contoh yang kedua, iaitu contoh roja, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang lelaki yang terlantar sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perasaan lelaki tersebut pada ketika itu. Lelaki tersebut memberitahu bahawa baginda sangat mengharapkan rahmat Allah dan merasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah pada ketika itu, melainkan Allah memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa-apa yang bahawa di situ Allah akan memberikan apa yang dihajati oleh lelaki yang tengah terlantar sakit tersebut." Demikian contoh khauf dan juga roja. Sekarang kita lihat pula bagaimana sebenarnya konsep khauf dan roja. Yang pertama, rasa takut kepada Allah bukanlah setakat rasa takut sahaja tanpa diiringi oleh tindakan yang selari dengan syarak. Takut, seterusnya kita buat sesuatu tindakan yang memang agama ataupun memang diperintah oleh syariat. Yang kedua, kita harap keredaan Allah dengan melakukan ibadah serta jauhi maksiat. Kerana dengan melakukan amal ibadah dan menjauhi maksiat inilah hanya redha Allah akan hadir pada kita. Yang ketiga, ganjaran syurga Allah itu menjadi motivasi untuk kita supaya makin hampir dengan Allah, supaya melakukan perkara-perkara dan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Manakala yang keempat, perasaan khauf, takut kepada balasan neraka menjadikan ia benteng untuk kita membuat apa-apa saja. Tak kala baru terlintas untuk melakukan sesuatu yang salah, perasaan takut terhadap balasan neraka itu muncul. Ia menjadi benteng keinginan tersebut. Serta yang kelima adalah perasaan roja ataupun mengharap keredaan Allah itu akan mendorong kita berlumba-lumba untuk melakukan amal ibadah tanpa rasa putus asa kerana kita hendakkan rahmat Allah. Demikian 5 konsep
sebenar khauf dan roja. Kita lihat pula yang terakhir, hikmah khauf dan roja. Sekiranya ada khauf dan roja ini dalam hati setiap individu, maka akan lahirlah insan yang sentiasa ingat pada Allah dalam setiap apa juga keadaan. Yang kedua, akan lahir seorang individu, seorang insan yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kerana yakin apa yang dia buat Allah akan nilai, Allah akan lihat dan Allah akan beri ganjaran yang sewajarnya. Demikian juga hikmah khauf dan roja mendidik jiwa insan sentiasa jauhi larangan Allah. Kenapa? Kerana takut Allah murka. Dan yang keempat, lahir insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Demikian Ustazah kongsikan berkaitan dengan hikmah khauf dan roja. Mudah-mudahan perkongsian kecil Ustazah ini memberi manfaat kepada anak-anak di luar sana. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.